Nabi SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi aswa'in nas sadaqah." Qalu man huwa ya Rasulullah? Qala alladhi yasriqu min salatihi. Qala wa kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wa la sujudaha. Sukakah saya beritahu kepadamu seburuk-buruk manusia dalam pencurian? Jadi Nabi satu kali tanya para sahabat, kamu nak tahu tak sejahat-jahat manusia yang mencuri? Berkata sahabat, siapakah itu ya Rasulullah? Curi itu jahat tak sebenarnya? Kita tahu yang semua curi jahat. Dan tak ada manusia suka tengok pandang muka orang yang mencuri, meskipun orang itu mencuri harta orang lain. Kalau kita tahu dia itu pencuri, walaupun mencuri harta orang lain, tetapi kita sendiri pun rasa menyampah. Jadi Nabi ni dia gambarkan, malah nak ceritanya benda ni aku nak beritahu ni, satu jenis manusia yang kamu memang kena jauhi. Jadi manusia yang paling buruk pencurian dia. Jadi sahabat-sahabat ni tanya Nabi, siapa dia? Jawab Nabi, orang yang mencuri dari sembahyang. Jadi Nabi kata orang mencuri dari sembahyang. Lagi keliru sahabat. Macam mana sembahyang pula comel? Bagus, Allah Ta'ala suruh. Tapi ada juga dalam sembahyang itu pencurian. Jadi benda ni orang paling confuse. Curi jahat, tapi ada lagi orang panggil, kata orang, sejahat-jahat, seburuk-buruk manusia dalam pencurian. Baik. Lepas tu bila sahabat tanya siapa dia, Nabi jawab, buat curi dalam sembahyang. Pening kepada sahabat, bagaimana pula dalam sembahyang pun curi juga. Jadi sahabat tanya, bagaimana ya Rasulullah? Lalu Nabi jawab, yang dikatakan pencurian dalam sembahyang itu ialah tidak menyempurnakan rokok dan sujud. Jadi ini yang disebut dalam hadis sebelum daripada ini, diminta supaya sempurnakan kita punya sembahyang. Maknanya bila sebut sempurna ni, rokok kita, sujud kita tu betul tak? Boleh faham tak dia punya maksud? Maknanya di sini Nabi bukan setakat nak tengok supaya rokok kita, sujud kita betul, tapi yang dia naknya sempurna. Kalau betul sahaja, lengkap dengan syarat. Kalau rokok sujud tu, dia punya transit tempoh dia, kita transit ataupun berhenti tu sekadar subhanallah, okey lah. Tetapi kalau itu sekadar itu yang dikata okey, maka pada masa itu sembahyang kita masih lagi tidak sempurna. Sebab bila subhanallah ni sebenarnya pantas, cepat sangat. Kalau subhanallah masa rokok saja, subhanallah angkat balik. Maknanya di sini dalam hadis itu ni pun dia disebut, biarlah orang panggil sendi-sendi itu dan rehat, sempat rehat.
Tapi kalau kita punya tempoh tadi sekadar subhanallah kita terus angkat kepala, tidak. Kita punya anggota badan tak sempat darah. Nak tahu sempat ke darah, kita tengok nafas kita. Masih kita sebut subhanallah, lepas kita angkat sempat kita mendapat. Kalau tak sempat, maknanya tak ada rehat. Jadi yang Nabi nak diajar kita ketenangan. Dan ketenangan semasa kita sembahyang, rukuk, sujud dan benda semua ni, dia akan memberi implikasi kesan kepada gerak kerja kita dalam kehidupan seharian. Kita buat kerja pejabat, nak buat satu decision apa-apa ke, tenang. Orang panggil, kalau nak buat satu keputusan apa-apa, sempat fikir, tarik nafas dulu ke, relax. Kok klien dengan suami isteri ke, kalau dibawa orang yang sembahyang, insyaAllah tak klien, ataupun tak akan berlaku perceraian yang mudah. Sepatutnya dia ni orang yang sembahyang, yang tenang dalam sembahyang. Apa ni orang yang sembahyang, yang biasa-biasa, kemungkinan berlaku sikit apa-apa masalah dengan isteri, tengah dia cakap, mungkin Tapi kalau dia bawa perangai ketenangan dalam sembahyang tadi, dia mikir panjang. Begitu juga dalam pejabat. Kok dia ada pekerja yang jadi degil ke, yang buruk perangai, ketenangan itu menyebabkan dia lambat mengambil keputusan yang boleh dikategorikan sebagai gopoh ataupun tersilap. Ya. Maknanya kalau dia tak mikir panjang, dia bertindakan. Tindakan itu betul mungkin dari segi undang-undang, tapi orang panggil gopoh dan mungkin tak betul. Mungkin ada tindakan yang lain, bagi warning ke, panggil nasihat dia. Tapi oleh kerana kita tak ada ketenangan, maka kita gopoh dalam melaksanakan satu keputusan. Salman Al-Farisi berkata, as-salatu mikyal, faman wafa mikyal, wafa lahu wa man taffafa faqad alimtum ma qala Allahu fil mutaffifin. Sembahyang itu bagaikan timbangan, maka siapa menepati timbangannya maka diberi cukup, dan siapa yang mencuri timbangannya maka kamu tahu ancaman Allah terhadap pencuri timbangan seperti mana disebut dalam surah Al-Mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Kita baca dalam ayat Quran. Neraka wil orang yang ada kata orang timbangannya tak betul dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, asqalus salat 'alal munafiqin salatul isya al-akhirah wal fajr walau ya'lamuna ma fihima minal ajri la'atauhuma walau habwa. Seberat-berat sembahyang bagi orang munafik ialah sembahyang syak dan sembahyang subuh. Tetapi andaikan mereka mengetahui pahala keduanya, nescaya mereka akan mendatanginya walau dengan merata. Memang waktu pun kita berasa ni sembahyang syak dengan subuh ni paling berat. Maghrib tak berat sangat, Zuhur, Asar, tapi syak ni dia agak berat dan kita tahu tak payah diurang panjang. Basyiril masyayin bi zulamin lail ila masajid bin nur tam yaumal qiyamah. Gembirakan, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang berjalan ke masjid di malam yang gelap gulita, bahawa mereka akan mendapat nur cahaya terang pada hari kiamat. Nabi SAW bersabda, laqad amantu an amura bis-salat fatuqama thumma akhruj bi fityan ma'ahum uzmun min al-hatab fa uharriq ala qaumin diyarahum yasma'una al-nida thumma la ya'tuna as-salat. Sungguh saya ini menyuruh orang yang iqamatus salat. Iqamatus salat yang mendirikan sembahyang dan dilaksanakan solat jemaah. Kemudian saya keluar dengan pemuda-pemuda yang membawa beberapa ikat kayu, dan saya bakar rumah-rumah orang-orang yang mendengar azan, kemudian tidak datang untuk sembahyang berjemaah. Ini satu ancaman
Nabi, nak gambarkan Nabi ni, dia nak sangat orang dia sembahyang kat masjid. Hadis ini jangan dipaham secara zahir. Nanti kalau faham secara zahir, maka dibakar belakangnya. Dia hadis ni dia ada yang kadang-kadang dia menggambarkan keadaan. Kehendak Nabi nak sangat. Kita mari masjid, usaha seboleh mungkin. Kita sendiri mesti beri perhatian. Tinggal lagi ada halangan, ada rintangan, cerita lain. Ada halangan, ada rintangan, itu cerita lain. Tapi bagi pihak kita ni kena bagi perhatian. Nabi nak sampai Nabi kata kalau boleh aku nak bakar rumah orang yang dengar azan tapi tak mari masjid. Itu dia gambaran dia. Nabi SAW bersabda yang maksudnya 5 kali sembahyang yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya, maka siapa yang mengerjakan dengan sempurna dan tidak menguranginya, mereka meremehkan kewajiban. Dan tidak menguranginya, mereka meremehkan kewajiban, maka ia mempunyai janji di sisi Allah untuk dimasukkan ke dalam syurga. Dan siapa yang meninggalkan kerana meremehkannya, tidak ada janji di sisi Allah baginya. Terserah pada Allah untuk merahmati atau menyesal. Tapi satu lagi, ini nak cerita, hanya sekadar nak cerita keperluan kita mendirikan sembahyang dengan sempurna, dan salah satu daripada kesempurnaan solat ialah mengerjakan di masjid ataupun di surau. Atak ketiga mengartikan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang-orang yang tidak dilupakan oleh dagangan atau jualan untuk berzikir kepada Allah. Ini ayat Quran. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, itu ayat Quran. Jadi atak ini ketika dia bagi arti ataupun tafsiran kepada ayat ini, dikata apa dia? Maksud dia ialah mereka yang selalu sembahyang berjemaah. Yang kata rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Lelaki, nak cerita gini, ada lelaki yang la tulhihim tijaratun, dia tidak dilalaikan oleh perniagaan dia, wala bai'un, jual beli dia, an dzikrillah. Jadi an dzikrillah itu apa dia? Daripada mengingati Allah, dia umum. Tapi Antak mentafsirkan yang dikatakan mengingati Allah itu ialah lelaki walaupun dia berniaga, dia ada jual beli, dia tak pernah tinggal sembahyang berjemaah. Itu maksud dia. Ya. Tatajafa junubuhum anil madaji. Ini ayat Quran juga ni. Juga ya, tapi ada di situ. Tatajafa junubuhum anil madaji. Yang dimaksudkan renggangkan daripada tempat tidur, merenggangkan pinggang mereka dari tempat tidur. Itu terjemahan tatajafa junubuhum anil madaji. Tetapi yang dimaksudkan, yang ditafsirkan oleh Allah di sini ialah berarti mengerjakan sembahyang isyak. Ya. Maknanya sembahyang isyak seawal mungkin. Sebab ada setengah orang ni dia sembahyang isyak ni, dia sembahyang pukul orang panggil lewat sangat. Ialah adalah yang dia bagi result, dia kata kau sembahyang awal, dia tak bangun tahajud. Tapi ialah kalau boleh, kalau itu dah bagi result macam tu, tak apalah kalau boleh dekat. Tapi takut terlajak sampai ke subuh, artinya kita meninggalkan sembahyang isyak. Jadi hak Nabi naknya, hak Islam naknya, kalau boleh sembahyang isyak pada waktu dia yang sepatutnya. Sekarang ni isyak 8.40 lebih kurang. Maknanya kalau paling lewat pukul 9, 9.30, ataupun sebelum tidur lah, sebelum tidur sembahyang isyak. Tetapi yang terbaik yang dikatakan di sini, yang paling terbaik adalah kita sembahyang isyak secara berjemaah di masjid. Tapi jangan ambil orang panggil ini, kata orang, ialah ada orang ni dia tak mari masjid. Yang saya dapati lah, antara yang tak mari masjid,
Tak mari maghrib, tak mari subuh. Bila saya cek, orang bagus. Orang bagus. Dia kata lepas maghrib dengan lepas subuh ni saya berapa? Saya ada sikit-sikit itu. Itu tak betul. Ada jumpa orang macam tu. Kadang-kadang dia pula ajar kita. Dia kata kena sembahyang, kena zikir lepas subuh dengan lepas maghrib. Jadi time dia kata lepas sembahyang 2 rakaat tu terus, lepas sembahyang subuh tu terus maknanya berzikir. Jadi kalau mari masjid benda ni payah nak berzikir. Sebab kadang-kadang lepas subuh itu Tok Imam yang baca zikir dia, jadi tak kena dengan zikir dia. Zikir dia tu sendiri. Tok Imam zikir lain, zikir dia, zikir dia. Ini jenis orang beramal biasanya jenis-jenis tu. Dan dia bagus. Dia ada ayat dia apa? Dia amal tu. Dia reda sembahyang sorang-sorang kerana nak amalkan benda hak ini berumur. Jadi hak ni saya ingat penumbah sikit lah penumbah. Maknanya ajaran tu adalah ajaran yang tak betul. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil Allahumma ighfir li jami'il muslimin Allahumma ja'alna sallallahu